Salam sejahtera dan selamat datang ke pengembaraan kita menerokai kedalaman iman Islam dan kebijaksanaan Al-Quran. Sebelum kita menyelami konsep hak al-yakin dan kaitannya dengan nombor dan simbolisme dalam Al-Quran, mari kita sediakan asas untuk penerokaan ini. Keyakinan atau yakin merupakan asas utama dalam kehidupan seorang mukmin. Ia adalah keyakinan yang tidak berbelah bahagi terhadap kebenaran Islam dan mesej ilahi yang disampaikan melalui Al-Quran. Keyakinan ini bukan sekadar kepercayaan buta, tetapi berakar umbi dalam ilmu, pemerhatian, dan kesedaran rohani. Al-Quran, sebagai sumber panduan utama, menawarkan pelbagai lapisan pemahaman untuk membantu kita mencapai keyakinan ini. Melalui ayat-ayat, simbolisme, dan corak nombor, ia menyediakan jalan untuk mencapai tahap keyakinan tertinggi, hak al-yakin. Dalam video ini, kita akan memulakan perjalanan untuk mendedahkan bagaimana Al-Quran, melalui struktur ilahi, meningkatkan pemahaman kita, dan mengukuhkan iman kita. Kita akan meneroka bagaimana jalinan nombor dan sifat-sifat ilahi, bukan sahaja menyingkap keindahan Al-Quran, tetapi juga memperdalamkan hubungan kita dengan kebenaran ilahi. Sertai kami dalam topik yang menarik ini, bermula dengan pencarian keyakinan dalam babak 2. Dalam kehidupan manusia, keinginan untuk mencari kepastian adalah sesuatu yang sangat penting. Kita semua ingin rasa yakin dan kukuh dalam menjalani hidup. Islam, sebagai cara hidup yang lengkap, memberikan kita keyakinan itu melalui konsep hak al-yakin. Hak al-yakin adalah tahap tertinggi dalam kefahaman dan keyakinan Islam, yang merujuk kepada pengetahuan dan keyakinan yang mutlak dan tidak boleh disangkal tentang kebenaran sesuatu perkara. Dalam konteks Al-Quran, ia merujuk kepada keyakinan penuh terhadap wahyu Allah sebagai kebenaran yang hakiki dan mutlak. Mari kita melihat dengan lebih mendalam kepada hitungan yang Anda nyatakan dan cuba memaham logik di sebalik kiraan ini. Hak al-yakin yang bermaksud keyakinan yang sebenar merupakan tahap iman tertinggi yang boleh dicapai oleh seorang Muslim. Ia adalah keadaan di mana seseorang itu tidak lagi ragu-ragu tentang kebenaran Allah dan ajarannya. Ia adalah keyakinan yang lahir dari pengalaman, bukan sekadar kepercayaan atau apa yang dilihat oleh mata. Pengalaman rohani yang mendalam ini membawa seseorang kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat kehidupan dan tujuan sebenar kewujudan. Keadaan ini dicapai apabila hati seseorang itu benar-benar terhubung dengan Allah. Hati yang penuh dengan cinta dan keikhlasan kepadanya akan merasai ketenangan dan kedamaian yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Kebenaran menjadi sesuatu yang nyata dan meresap dalam setiap sendi kehidupan. Setiap tindakan dan keputusan yang diambil adalah berdasarkan keyakinan yang kukuh terhadap kebenaran Allah. Bayangkan sebutir benih yang ditanam di tanah yang subur. Benih ini memerlukan penjagaan yang rapi dan perhatian yang berterusan untuk tumbuh dengan baik. Ia akan tumbuh, membesar, dan akhirnya berbuah, membuktikan kebenaran potensinya. Begitu juga dengan iman, ia memerlukan usaha dan dedikasi untuk mencapai tahap hak al-yakin. Begitu juga hak al-yakin, ia adalah buah hasil daripada iman, bukti kekuatan perubahan yang dibawa oleh kepercayaan. Ia adalah manifestasi nyata dari keyakinan yang mendalam dan tidak tergoyahkan terhadap Allah dan ajarannya. Dalam Islam, terdapat 3 tahap iman yang membawa kepada hak al-yakin, ilmu al-yakin, ain al-yakin, dan hal yakin. Ilmu al-yakin adalah langkah pertama yang diperoleh melalui ilmu dan pembelajaran. Ia adalah keyakinan yang datang daripada mempelajari Al-Quran, ajaran Nabi Muhammad SAW, dan kata-kata hikmah para ulama. Ain al-yakin pula dicapai melalui pemerhatian dan pengalaman. Ia adalah keyakinan yang muncul apabila kita melihat sendiri tanda-tanda kebesaran Allah di sekeliling kita. Akhirnya, hak yakin adalah puncak keimanan, yaitu keyakinan mutlak yang memenuhi setiap ruang dalam diri. Al-Quran, kitab suci Allah, adalah sumber petunjuk dan cahaya bagi umat manusia. Ia memberikan gambaran tentang keadaan hak al-yakin, kebenaran yang mutlak dan pasti. Dalam surah Al-Haqqah, ayat 51, Allah berfirman dengan jelas dan tegas, "Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing." Ayat ini menggambarkan dengan jelas tentang hari kiamat, hari di mana segala sesuatu akan diadili.
Ia menimbulkan rasa kagum dan keyakinan tentang kebenaran yang bakal kita hadapi, serta mengingatkan kita akan kekuasaan Allah yang maha besar. Kisah-kisah dalam Al-Quran menjadi panduan yang menerangi jalan menuju hak al-yakin, kebenaran yang sejati. Ia mengingatkan kita bahwa iman yang sebenar bukanlah penerimaan yang membuta tuli, tetapi adalah perjalanan mencari ilmu dan pemahaman yang mendalam. Dengan mempelajari dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dan memahami makna kehidupan yang sebenarnya. Setiap ayat membawa kita lebih dekat kepada kebenaran dan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala ujian dan cabaran dalam hidup ini. Bab 5 Simbolisme nombor dalam Islam, Kod Ilahi. Nombor mempunyai makna yang istimewa dalam Islam. Ia bukan sekadar konsep matematik, tetapi membawa maksud spiritual yang mendalam. Al-Quran sendiri dipenuhi dengan corak dan simbolisme nombor, daripada bilangan ayat dalam sesuatu surah, hinggalah kepada pengulangan frase tertentu. Setiap butiran menunjukkan kepada aturan dan tujuan yang lebih tinggi. Memahami simbolisme nombor dalam Islam membuka dimensi baharu dalam penafsiran Al-Quran. Ia membolehkan kita menghayati kedalaman dan kerumitan mesej ilahi. Bab 6. Asmaul Husna mencerminkan sifat-sifat Allah melalui nombor. Asmaul Husna, 9 nama-nama Allah yang indah, mempunyai kaitan yang rapat dengan nombor dalam Al-Quran. Setiap nama mencerminkan sifat Allah yang tertentu, dan nilai numeriknya seringkali sepadan dengan kepentingannya dalam akidah Islam. Contohnya, nama Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, mempunyai nilai numerik 298, yang juga merupakan jumlah ayat dalam Al-Quran yang menyebut tentang rahmat. Hubungan yang kompleks antara nama-nama Allah, nilai numeriknya dan manifestasinya dalam Al-Quran menunjukkan kepada rekaan ilahi. Ia menekankan kepentingan untuk merenungkan nama-nama ini. Bab 7, Kepentingan 11, 99, dan 15, mengungkap misteri matematik. Terdapat beberapa nombor yang mempunyai kepentingan khusus dalam Islam. Nombor 11 mewakili jumlah surah dalam Al-Quran, menonjolkan kesempurnaan wahyu ilahi. Nombor 99 yang melambangkan Asmaul Husna, mengingatkan kita tentang sifat dan keagungan Allah yang tidak terhingga. Nombor 15 mewakili bilangan ayat dalam surah Al-Fatihah, pembukaan Al-Quran, menandakan prinsip asas akidah Islam. Nombor-nombor ini bukanlah sekadar kebetulan. Ia dijalin ke dalam fabrik kepercayaan Islam dan berfungsi sebagai peringatan berterusan tentang kehadiran Allah dan hikmah mendalam yang tertanam dalam Al-Quran. Bab 8, 7 ayat matani, Simfoni Wahyu dalam Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, surah pembuka Al-Quran, dikenali sebagai Ummul Kitab, ibu segala kitab. Ia terdiri daripada 7 ayat, yang dirujuk sebagai 7 ayat matani, atau ayat-ayat yang diulang. Surah ini merangkumi intipati akidah Islam dan dibaca dalam setiap solat, sebagai peringatan berterusan tentang hubungan kita dengan Allah. Nombor 7 sendiri mempunyai kepentingan istimewa dalam tradisi Islam, yaitu mewakili kesempurnaan, 7 hari penciptaan, dan 7 pusingan tawaf mengelilingi Ka'bah semasa haji, hanyalah beberapa contoh. Bab 9 Dimensi matematik dalam keimanan, menyingkap hubungan antara nombor dan kepercayaan. Dalam Islam, nombor bukan sekadar angka, ia adalah simbol yang membawa makna mendalam dan rohani. Hubungan antara nombor dan iman dalam Islam melangkaui sekadar simbolisme. Ia mencerminkan keajaiban dan keagungan ciptaan Tuhan. Analisis matematik terhadap Al-Quran mendedahkan corak dan hubungan yang rumit yang tidak mungkin berlaku secara kebetulan. Setiap perkataan dan ayat mempunyai tempat dan makna yang tepat. Contohnya, kekerapan sesuatu perkataan muncul dalam Al-Quran seringkali sepadan dengan nilai numerik perkataan tersebut, atau konsep yang berkaitan. Ini menunjukkan bahwa setiap elemen dalam Al-Quran telah dirancang dengan teliti. Fenomena ini, yang dikenali sebagai harmoni numerik, telah menarik minat para cendekiawan selama berabad-abad. Mereka telah mengkaji dan mendokumentasikan bukti-bukti ini dengan teliti. Ia memberikan bukti kukuh tentang asal-usul ilahi Al-Quran, dan mendalami penghargaan kita terhadap ketelitian dan ketepatan wahyu tersebut. Melalui kajian ini, kita dapat melihat bagaimana keindahan matematik dan keimanan saling berkait rapat, memperkukuh keyakinan kita terhadap kebesaran Tuhan. Bab 10 keimanan, bagaimana memahami hak al-yakin,
memperkukuh keimanan. Memahami konsep hak al-yakin dan aspek-aspek yang berkaitan dengannya, seperti simbolisme nombor dan Asmaul Husna, dapat memperdalam iman seorang Muslim. Apabila kita menyadari hubungan yang kompleks antara elemen-elemen ini, Al-Quran berubah daripada sekadar teks kepada bukti hidup tentang kebijaksanaan dan kekuasaan Allah. Kesedaran ini memupuk rasa kagum dan menguatkan keyakinan kita terhadap kebenaran Islam. Dengan mendalami aspek-aspek akidah Islam ini, kita memulakan perjalanan pertumbuhan spiritual, mendekatkan diri kepada Allah. Bab 12, Hak al-Yakin dan penggunaan nombor dalam Al-Quran. Hak al-Yakin merujuk kepada keyakinan yang hakiki atau mutlak, yang datang daripada kebenaran yang pasti dan tidak boleh dipertikaikan. Ini adalah tahap keyakinan yang paling tinggi, di mana seseorang benar-benar yakin dengan sesuatu perkara, kerana ia adalah hakikat yang tidak dapat disangkal. Dalam surah Al-Haqqah 65, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran yang diyakini hak al-yakin." Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah kebenaran yang mutlak dan tidak dapat disangkal. Semiman Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan mempunyai makna khusus dalam Islam. Mengaitkan Asmaul Husna dengan ayat-ayat Al-Quran membantu dalam memperdalam kefahaman tentang sifat-sifat Allah yang Maha Esa. Terdapat 112 surah dalam Al-Quran. Mengurangkan 99 Asmaul Husna daripada 111 memberikan nombor 19. Ini adalah cara untuk mengaitkan nombor dalam Al-Quran dengan penafsiran simbolik. Surah 15 ialah surah Al-Hijr. Ayat 9 dari surah ini berbunyi, "Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini ajal." Ayat ini menggariskan kepentingan untuk terus beribadah kepada Allah sehingga datangnya kematian yang merujuk kepada saat hakiki apabila seseorang bertemu dengan Allah. Matani merujuk kepada surah Al-Fatihah yang mempunyai 7 ayat dan merupakan surah yang dibaca berulang kali dalam solat. Dalam surah Al-Hijr, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung." Ini menunjukkan keistimewaan surah Al-Fatihah, serta pentingnya Al-Quran secara keseluruhan. Menggabungkan nombor 115 surah, jumlah surah dalam Al-Quran, 99 Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, dan 11, nombor yang diperoleh dari perbezaan antara 116 dan 99. Nombor ini menunjukkan hubungan antara surah, nama-nama Allah, dan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran, yang mencerminkan keteraturan dan keindahan struktur Al-Quran. Keyakinan hak al-yakin. Keyakinan bahwa Al-Quran adalah kebenaran mutlak, yang dibuktikan melalui struktur dan hubungan matematik yang unik ini. Ayat 99 surah 19 menggariskan pentingnya beribadah dan keyakinan yang hakiki dalam kehidupan seorang Muslim. Penafsiran simbolik dan matematik menggunakan nombor dan simbolisme untuk memahami keindahan dan kebenaran dalam Al-Quran. Matematik sebagai alat tafsiran, nombor dapat memberikan perspektif tambahan dalam memahami wahyu Allah dan memperdalam keyakinan seseorang. Menggunakan nombor dan simbolisme dalam penafsiran Al-Quran dapat memperkayakan kefahaman kita tentang wahyu ilahi. Ini bukan sahaja menunjukkan keindahan dan kebijaksanaan Allah, tetapi juga memperkukuhkan keyakinan kita terhadap kebenaran Al-Quran. Keyakinan hak al-yakin yang melibatkan pengetahuan yang mendalam, penglihatan langsung, dan kebenaran mutlak boleh diperkukuh melalui pemahaman matematik dan simbolik ini, yang membawa kepada keimanan yang lebih mendalam dan hakiki. Memahami dan mencapai ketiga-tiga tahap keyakinan ini boleh membantu seseorang dalam memperkuat keimanan mereka dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran. Keyakinan pada hitungan faktor dalam memahami Al-Quran memerlukan ketelitian, renungan, dan keterbukaan untuk melihat hubungan yang tidak jelas pada pandangan pertama. Dengan menggabungkan pendekatan ini dengan tafsiran tradisional dan kontekstual, seseorang boleh mencapai tahap kefahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh. Keajaiban matematik dalam Al-Quran bukan sahaja memperkayakan pengetahuan, tetapi juga mengukuhkan keimanan dan kekaguman-kekaguman terhadap kitab suci ini. Menggunakan 99 Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, adalah cara untuk memahami sifat-sifat Allah yang Maha Esa. Membaca dan menghayati Al-Quran dengan mengaitkannya kepada 99 Asmaul Husna boleh membantu memperdalam kefahaman kita tentang kandungan Al-Quran. Anda mengaitkan beberapa nombor yang signifikan untuk menunjukkan keindahan matematik dalam Al-Quran.
111, 911. Terdapat 112 surah dalam Al-Quran, mengurangkan 99 daripada 112 memberikan nombor 15. Surah 15 Al-Hijr, ayat 99 berbunyi, "Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, ajal." Ayat ini menunjukkan bahawa seseorang perlu beribadah kepada Allah sehingga tiba saat yang pasti, yang merujuk kepada kematian dan bertemu dengan Allah, yang hak al-yakin. Matani merujuk kepada 7 ayat dalam surah Al-Fatihah, yang merupakan surah yang paling sering dibaca dalam solat. Menurut sesetengah tafsir, ia juga merujuk kepada bahagian tertentu dalam Al-Quran yang mempunyai keistimewaan tertentu. Surah Al-Hijr, ayat 87, "Dan sesungguhnya telah kami berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung." Ayat ini merujuk kepada surah Al-Fatihah dan menyatakan keutamaan surah tersebut bersama seluruh Al-Quran. Menggunakan pendekatan matematik dan simbolisme ini dapat membantu kita memahami dan merasai keindahan serta keajaiban Al-Quran dengan lebih mendalam. Ia juga memperkuat keyakinan kita kepada wahyu ilahi dan menambah dimensi baru dalam menghayati agama Islam. Adalah tahap tertinggi dalam kefahaman dan keyakinan Islam, yang merujuk kepada pengetahuan dan keyakinan yang mutlak dan tidak boleh disangkal tentang kebenaran sesuatu perkara. Dalam konteks Al-Quran, ia merujuk kepada keyakinan penuh terhadap wahyu Allah sebagai kebenaran yang hakiki dan mutlak, adalah nama-nama Allah yang menunjukkan sifat-sifatnya yang agung. Mengaitkan Asmaul Husna dengan nombor dalam Al-Quran, memberi pandangan yang lebih mendalam tentang keagungan Allah dan kebenaran Al-Quran. Merujuk kepada yang mempunyai 7 ayat dan merupakan surah yang dibaca berulang kali dalam solat. Menggunakan nombor dalam Al-Quran, seperti jumlah surah, Asmaul Husna, dan nombor lain dapat memberikan pandangan tambahan tentang struktur dan makna wahyu Allah. Nombor 15, yang dikaitkan dengan surah Al-Hijr dan konsep hak al-yakin, menunjukkan hubungan antara keyakinan mutlak dan struktur Al-Quran. Ini boleh ditafsirkan sebagai simbolik untuk memahami keperluan beribadah dan mempunyai keyakinan mutlak dalam kehidupan seorang Muslim. Konsep hak al-yakin, apabila dikaitkan dengan nombor dan simbolisme dalam Al-Quran, memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang keindahan dan kebijaksanaan wahyu Allah. Melalui pemahaman matematik dan simbolik, kita dapat memperkukuh keyakinan kita terhadap kebenaran Al-Quran dan memperdalam hubungan kita dengan Allah. Ini juga menunjukkan bahawa Al-Quran adalah sebuah teks yang terstruktur dengan penuh hikmah dan keindahan, yang dapat dinyatakan melalui nombor dan simbolisme yang terdapat dalam wahyunya. Menggunakan pendekatan ini dalam penafsiran Al-Quran dapat membantu dalam memahami dimensi yang lebih dalam dan kompleks mengenai ajaran Islam, serta memperkukuh keyakinan terhadap kebenaran wahyu ilahi. Sin 11. Menyatukan iman dengan pemahaman moden. Walaupun hak al-yakin melambangkan kemuncak iman, menggabungkan keyakinan rohani yang mendalam ini dengan pandangan saintifik dan matematik kontemporari dapat memperdalam lagi pemahaman dan penghargaan kita terhadap Al-Quran. Mari kita terokai bagaimana sains dan matematik moden dapat menerangi hikmah ilahi dalam Al-Quran. Sains moden dan Al-Quran bukanlah bertentangan. Sebaliknya, ia saling melengkapi, mendedahkan kerumitan ciptaan ilahi. Dengan meneliti Al-Quran melalui lensa pengetahuan kontemporari, kita mendedahkan keserasian yang luar biasa antara wahyu ilahi dan penemuan saintifik. Contoh mukjizat saintifik dalam Al-Quran, kosmologi, pengembangan alam semesta disebut dalam surah Ad-Dariyat 5:47. Satu konsep yang baru-baru ini disahkan oleh sains moden. Struktur matematik Al-Quran adalah satu lagi bukti asal-usulnya yang ilahi. Dengan mengkaji corak dan hubungan berangka, kita memperoleh pemahaman tentang hikmah mendalam yang tertanam dalam teks. Nisbah emas dalam Al-Quran, nombor dalam Al-Quran membawa makna simbolik yang mendalam, mencerminkan kebenaran rohani, dan membimbing orang beriman ke arah pemahaman yang lebih tinggi. Nombor 7. Dengan mengintegrasikan iman dengan pemahaman moden, kita memperkayakan perjalanan rohani kita. Menghargai Al-Quran bukan sahaja sebagai teks agama, tetapi juga sebagai sumber hikmah abadi yang selaras dengan pengetahuan kontemporari. Aplikasi praktikal. Dengan memeluk hak al-yakin, kita mengakui kebenaran mutlak Al-Quran. Dengan mengintegrasikan keyakinan yang mendalam ini dengan pandangan saintifik dan matematik moden,
Kita memperdalamkan iman kita dan meningkatkan penghargaan kita terhadap mesej ilahi. Sinergi antara iman dan akal ini menerangi jalan menuju hubungan yang lebih mendalam dengan Allah, mengukuhkan keyakinan kita terhadap hikmah abadi Al-Quran. Semasa kita meneruskan perjalanan iman dan pemahaman, marilah kita merangkul keharmonian antara wahyu ilahi dan pengetahuan moden, mengukuhkan keyakinan kita terhadap kebenaran mesej Allah. Sinablaskan perjalanan iman dan pengetahuan.